A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot pentaksiran bilik darjah. Baik para penonton sekalian, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita bawakan kepada anda seorang guru sains daripada SK Bandar T6 Keluang, Johor, iaitu tak lain tak bukan iaitu Cikgu Muhammad Adha Mat Dayam. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Aiman. Apa khabar Aiman pula? Saya baik Cikgu. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan biasa murid-murid kalau di rumah tu nampak je Cikgu Adha mesti banyak eksperimen yang akan dilaksanakan. Dan Cikgu bersama dengan kita juga pada hari ini adalah jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Bukhari C. Hassan daripada SK Pendidikan Khas Selangor. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik Cikgu, hari ini kita nak bincangkan satu topik yang menarik iaitu PBD dalam sains. Pastinya kalau murid-murid dengar mata pelajaran sains ni mesti seronok. Sebab apa? Pergi ke makmal. Ada eksperimen. Tapi pada hari ini berbeza sekali Aiman sebab kita akan terangkan tentang PBD dalam sains. Okey, jadi, tak menyangkakan masa, saya teruskan dengan penerangan saya. Dipersilakan Cikgu. Apakah maksud pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah ataupun PBD adalah satu pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan kemudian dilaporkan oleh guru. Konsep pentaksiran bilik darjah pula ialah proses yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. Jadi dengan cara ini, kita dapatlah melihat murid punya perkembangan tersebut dan kita terjemahkan melalui tahap penguasaan iaitu PP. Okey, Aiman, untuk perkara-perkara ini semua, kita akan terangkan satu persatu. Mari kita saksikan apa yang sepatutnya diterangkan. Yang pertama ialah matlamat KSSR Sains. KSSR Sains digubal untuk menanam minat murid, mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Jadi itu sedikit sebanyak tentang PBD yang ibu bapa dan juga guru-guru boleh tahu. Okey, seterusnya Aiman. Baik Cikgu. Apa pentingnya PBD ni? Okey, ini adalah di antaranya. Di antaranya ialah dapat mengenal perkembangan murid di dalam dan di luar kelas. Yang kedua, dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas, terutamanya untuk guru-guru. Dan seterusnya, dapat membuatkan tindakan selanjutnya untuk murid yang lemah di dalam kelas. Sebab melalui cara ini, kita perlu mengenal pasti seorang demi seorang murid dalam menguasai sesuatu pelajaran. Okey Aiman, saya teruskan. Silakan Cikgu. Apakah bahan rujukan sains sekolah rendah? Bahan rujukan sains sekolah rendah yang paling utama kita perlu rujuk kepada mula-mula sekali ialah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran ataupun DSKP. Ianya merupakan semakan daripada tahun 2017 dan sekarang semua guru sains menggunakan daripada tahun 1 hingga tahun 6. Okey, kita juga ada menggunakan Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Ia mengandungi 113 halaman dan mengandungi semua panduan daripada awal hingga peringkat akhir proses PBD. Okey Aiman. Ya Cikgu. Dan seterusnya, untuk murid, apa yang kita perlukan? Kita dah ada untuk guru sekarang Aiman. Betul. Jadi untuk murid, tentunya memerlukan buku teks. Betul Cikgu. Jadi, buku teks yang saya tunjukkan di sini ialah buku teks tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Tetapi sebenarnya daripada tahun 1 hingga tahun 6, semua murid menggunakan buku-buku teks ini. Baik. Bagaimana penentuan PBD di dalam kelas? Ia mempunyai beberapa proses. Kita mulakan dengan mengenal pasti standard kandungan di dalam DSKP tadi dan kita tentukan standard pembelajaran dan apakah
hasil pembelajaran bagi sesuatu topik. Kemudian guru-guru akan merancang aktiviti untuk murid-murid dan kita juga guru-guru perlu mengenal pasti kaedah pentaksiran dan akhir sekali kita akan tentukan tahap penguasaan ataupun standard prestasi murid. Okey, jadi daripada penerangan saya tu, saya harap ibu bapa dan juga guru faham setakat ini apa yang telah diterangkan. Seterusnya, kita ada 3 pelaksanaan PBD dalam sains sekolah rendah. Okey, yang pertama ialah melalui kaedah pemerhatian. Kalau dalam kelas ni Aiman, murid-murid kita banyak melakukan aktiviti. Contoh dalam sains, murid-murid akan menggunakan kaedah tertentu. Contohnya nak tuang air di dalam silinder penyukat. Ada tekniknya, ada kaedahnya. Jadi, guru boleh menggunakan kaedah pemerhatian untuk menentukan apa tahap pencapaian murid, tahap penguasaan murid. Seterusnya juga, guru boleh menggunakan kaedah lisan di mana murid menyampaikan perbincangan di antara rakan-rakan. Guru boleh berada di tepi untuk melihat apakah topik perbincangan mereka, apakah kandungan yang didapati. Sekiranya terdapat pemahaman di situ, kita boleh rekodkan sebagai salah satu kaedah PBD juga. Dan yang terakhir sekali, di dalam kaedah PBD ialah kita gunakan secara bertulis. Okey, murid-murid membuat latihan, murid-murid membuat laporan. Ataupun murid-murid membuat pembentangan dan tulis di atas buah cardboard ke di atas manilakat dan tampal di hadapan, dan murid-murid akan menerangkan proses yang terjadi tentang eksperimen tersebut. Jadi kita boleh, guru-guru boleh menilai melalui penulisan yang dilakukan oleh murid. Maknanya ada 3 kaedah PBD yang laksanakan pembelajaran dalam sains ni cikgu, ya. Iaitu yang pertama tadi cikgu sebutkan pemerhatian, lisan dan juga bertulis. Dan banyak lagi yang akan cikgu Atha kongsikan selepas ini. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini membincangkan tentang PBD dalam sains. Dan bersama dengan kita pada hari ini adalah Cikgu Atha. Okey Cikgu, untuk segmen kali ini apakah yang akan Cikgu kongsikan? Jadi pada segmen kali ini kita akan tunjuk bagaimana kita ingin melakukan pentaksiran di dalam kelas. Okey, seperti biasa, apa yang guru-guru perlu lakukan, kita perlu mengenal pasti standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi seperti yang dipaparkan. Okey, bagi kali ini, kita memilih untuk menggunakan standard kandungan 12.1 iaitu kestabilan dan kekuatan objek dan binaan. Okey Aiman. Baik cikgu. Jadi, apakah standard prestasi yang pertama iaitu 12.1.1 memerihalkan maksud kestabilan dan kekuatan dengan menjalankan aktiviti. Jadi untuk yang ini, saya mencadangkan untuk guru-guru menggunakan aktiviti pembelajaran iaitu bercerita, dan cadangan kaedah yang boleh dilakukan oleh guru ialah dengan secara lisan dan pemerhatian. Seperti yang telah diterangkan, secara lisan ialah kita dengar apa yang murid cakap, dan pemerhatian ialah melalui apa yang kita lihat ketika murid melakukan aktiviti. Untuk tidak melengahkan masa, mari kita lihat contoh aktiviti ini. Okey kelas, jadi apakah maksud kestabilan binaan? Siapa nak cuba? Okey, awak. Kestabilan objek pembinaan bermaksud upayaannya untuk kekal ataupun kembali ke kedudukan asalnya. Okey, betul tak apa yang dijawab? Ini kestabilan dan kekuatan objek binaan cikgu, Ya, dan kita ingin melihat sama ada murid dapat menerangkan maksud kestabilan dan kekuatan melalui aktiviti yang dilakukan. Okey, seterusnya murid akan melakukan standard pembelajaran yang kedua iaitu 12.1.2 iaitu menjelaskan dengan contoh struktur yang kuat dan stabil. Okey, kalau kita tengok pada standard pembelajaran yang ini, murid perlu menamakan apakah contoh-contoh struktur di keliling mereka yang kuat dan stabil, tetapi perlu juga menjelaskan mengapakah struktur tersebut ialah kuat dan stabil.
Apa kaedah ataupun aktiviti pembelajaran yang sesuai? Okey, cikgu boleh menggunakan kaedah kuis di mana murid-murid akan dilemparkan soalan secara terbuka dan murid perlu mengangkat tangan bagi menjawab soalan tersebut. Dan guru dengan alat untuk merekodnya boleh menggunakan kaedah PBD secara lisan. Murid menyampaikan dan guru mentaksir ketika murid menerangkan jawapan mereka. Mari kita saksikan video ini. Baik, setelah kita tengok contoh tentang kestabilan dan kekuatan yang macam awak beri contoh tadi tentang haiwan dan juga kambing yang membina rumah dia tadi, boleh tak awak berikan saya contoh struktur yang mempunyai kestabilan dan kekuatan yang baik? Okey, siapa dapat tolong angkat tangan. Okey. Jambatan apa contohnya? Okey, di dalam video itu seperti yang kita nampak, murid dapat memberikan contoh struktur. Okey, apabila contoh struktur diberikan, murid juga perlu menjelaskan mengapakah struktur tersebut stabil dan kuat. Jadi mungkin murid akan menerangkan bahan binaan yang dibuat membuat jambatan tersebut menggunakan besi, menggunakan batu bata, dan mengapa ia stabil. Mungkin murid akan menerangkan bahawa jambatan tersebut rendah. Daripada penerangan murid tersebut, kita dapat memberikan murid pentaksiran yang bersesuaian dengan murid. Okey, seterusnya Aiman, Ya, cikgu. kita akan teruskan dengan standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu 12.1.3, iaitu mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Yang kedua ialah 12.1.4, mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kekuatan objek. Berdasarkan standard pembelajaran ini, kita boleh nampak sebenarnya murid-murid perlu melakukan eksperimen. Jadi, murid-murid akan melakukan eksperimen di dalam kelas. Itulah aktiviti pembelajarannya. Cadangan kaedah PBD yang bersesuaian pula ialah melalui semua kaedah, iaitu pemerhatian, lisan dan bertulis. Semasa murid melakukan eksperimen, guru boleh lihat. Kemudian, murid-murid menerangkan ketika eksperimen dijalankan, kita boleh mentaksir secara lisan dan bertulis, iaitu membuat laporan. Kita juga boleh melakukan pentaksiran. Mari kita lihat video ini, Aiman. Jom kita saksikan. Okey, mula-mula kita gunakan pinggan kertas. Kita nak tengok berapa muka dia boleh tahan. Okey, nampaknya kita boleh tahan satu muka je. Seterusnya kita guna pinggan plastik. Kita tengok berapa dia boleh tahan. Wow, pasti seronok aktiviti yang dilaksanakan di sekolah memberikan minat dan pembelajaran kepada murid-murid yang belajar ketika melakukan eksperimen. Baik, banyak lagi yang akan Cikgu Atha kongsikan kepada kita semua. Tapi sebelum itu kita berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di DTV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dalam sains. Wow, cikgu, ada model yang cantik dan menarik di hadapan kita ni. Dan juga ada murid bersama dengan kita pada hari ini. Apa aktiviti menarik yang akan kita laksanakan, cikgu? Ya, sebelum saya terangkan, kat sini ada dua model dan juga ada dua orang murid yang bernama Anis di sebelah sana dan juga kita ada Damia. Mereka akan menerangkan tentang model ini. Baik, tapi cikgu, sebelum tu, mari kita lihat apakah SP yang seterusnya ataupun standard pelajaran seterusnya.
kita ada 12.1.5 iaitu menjana idea kepentingan binaan yang kuat dan stabil dalam kehidupan lestari. 12.1.6 mencipta model binaan yang kuat dan stabil dengan menggunakan bahan kitar semula yang sesuai. Dan 12.1.7 menjelaskan pemerhatian tentang kestabilan dan kekuatan melalui lakaran TMK penulisan atau lisan secara kreatif. Jadi, apakah aktiviti pembelajaran yang dicadangkan untuk standard pembelajaran ini? Okey, sudah tentu kita menggunakan projek seperti mana yang Aiman nampak di hadapan ini. Ya, cikgu. Okey, cadangan kaedah PBD yang kita boleh laksanakan ialah kita menggunakan secara pemerhatian, iaitu kita boleh lihat semasa murid membuat projek ini, secara lisan apabila murid memberi penerangan tentang projek yang dilaksanakan dan juga secara bertulis. Okey. Jadi minta Aiman dan minta siapa? Damia dan juga Anis untuk bergerak mengikut model masing-masing. Silakan. Okey. Ini dihasilkan oleh murid sendiri, cikgu? Ya. Wow. Jadi ini projek yang dihasilkan oleh mereka. Kita nak dengar apakah penjelasan mereka tentang projek yang dilaksanakan. Siapa yang nak mula dahulu? Okey, dua-duanya nampak bersemangat. Jadi kita minta Damia dahulu untuk terangkan projeknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kawan-kawan tahu tak, di Malaysia banyak bangunan yang menarik, stabil dan kuat. Sebagai contoh, KLCC, Masjid di Putrajaya dan Menara Kuala Lumpur. Saya memilih KLCC untuk menjadi model saya. Model ini stabil kerana tapak ia lebar dan ia kuat kerana gulungan kertas yang tebal. Saya juga menggunakan cat dan spray untuk ia lebih tahan lama. Dan model ini juga menggunakan kos yang rendah kerana saya menggunakan bahan yang terbuang. Contohnya cardboard. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Mestilah ada soalan. Tetapi kita tak nak, kita simpan dahulu. Kita dengar dahulu apakah penerangan daripada Anis pula. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan modal saya, Jabatan Pulau Pinang. Kawan-kawan tahu tak, ada banyak jabatan yang kuat dan stabil di Malaysia ini. Contohnya, Jabatan Putrajaya, Jabatan Kuala Terengganu, Jabatan link kedua ke Singapura pun ada. Tetapi, saya memilih untuk membina Jabatan Pulau Pinang. Baik. Jabatan ini rendah kerana untuk dia stabil dan ia juga ada 4 tiang yang diperbuat daripada straw yang banyak untuk kekuatan. Ia juga tahan lama kerana ia dicat dan ia diperbuat daripada straw plastik dan bukan straw kertas kerana plastik lebih kuat daripada straw kertas. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Saya nak tanyalah, cikgu. Okey, Abang Aiman. Nak tanya apa, Abang Aiman? Sebab tadi mereka ada sebut tentang kestabilan dan kekuatan. Apa maksudnya sebenar? Boleh kita tanya mereka, cikgu? Kita tanya kestabilan pada seorang murid dan kekuatan pada seorang murid. Baik. Okey, kekuatan kita nak tanya dengan Damia. Maksud kekuatan ialah tidak mudah tumbang. Kekuatan tidak mudah tumbang. Betul? Saya bagi masa untuk Damia fikir. Tidak mudah rubuh. Tidak mudah roboh. Itu ialah kekuatan. Okey. Anis, apakah maksud kestabilan? Maksud kestabilan ialah tidak mudah tumbang. Itu tepat. Bagus murid kita. Jawapan yang tepat. Ya, betul. Tapi cikgu, saya tengok mereka punya binaan ni memang dah cantik lah, cikgu. Okey. Mungkin kita nak tanya mereka, apa lagi penambahbaikan daripada model yang mereka bina ni, cikgu? Boleh? Okey, jadi siapa nak terangkan apa penambahbaikan yang awak ingin lakukan? Okey, Damia. Saya akan lebarkan lagi tapak dan saya akan tebalkan lagi gulungan kertas. Untuk kestabilannya je, Damia? Ya. Okey, bagaimana pula dengan Anis? Apa penambahbaikan yang ingin dilakukan? Saya rasa mula saya akan tukarkan straw plastik ini kepada straw besi untuk menjadikan jabatan ini jadi tahan lama dan saya akan tambah bilangan straw di bawah jabatan untuk jadikan jabatan ini lebih kukuh. Okey. Saya nak tanya juga soalan, apakah faktor kestabilan dan kekuatan? Apakah faktor kestabilan, Anis? Ketinggian dan
luas tapak. Okey, tepat. Okey, Damia, untuk faktor kekuatan? Faktor kekuatan ialah jenis bahan dan bentuk binaan. Okey, tepat. Okey, terima kasih Anis dan Mia. Boleh ke tepi dahulu. Anis, sila ke sana. Baik. Jadi, daripada apa yang telah dilakukan oleh murid, sebenarnya kita dah dapat mentaksir apa yang murid dapat capai untuk pelajaran SK tersebut. Okey, Aiman. Saya teruskan lagi. Secara umumnya terdapat 6. Okey, ini tahap penguasaan secara umum, iaitu yang pertama tahu, yang kedua tahu dan faham dan seterusnya. Tetapi pada hari ini kita ingin fokus kepada SK yang telah murid kita bentangkan tadi, iaitu tahap penguasaan mengikut standard kandungan 12.1. Okey, dalam tahap penguasaan ini ada 6 tahap, iaitu tahap 1 hingga tahap 6. Tahap 1 memberi contoh struktur binaan yang kuat dan stabil. Yang kedua menyatakan maksud kestabilan dan kekuatan. Yang ketiga, memeriahkan faktor yang mempengaruhi kestabilan dan kekuatan. Yang keempat, merumuskan kepentingan binaan yang kuat dan stabil bagi kehidupan lestari. Yang kelima, mencipta model seperti yang kita lihat sekarang. Dan yang keenam, berkomunikasi secara inovatif tentang kekuatan dan kestabilan model dalam membina dan memberi cadangan untuk penambahbaikan. Jadi sebenarnya, murid-murid kita dah melakukan kesemua aktiviti-aktiviti ini yang melibatkan kesemua tahap penguasaan. Jadi pada pendapat Aiman, berapakah tipe yang sesuai? Nanti kita tentukan. Nanti kita tentukan, cikgu. Okey. Seterusnya, apa yang guru perlu lakukan ialah perekodan dan juga pelaporan. Bagaimana kita ingin merekod? Okey. Merekod adalah proses merekod pencapaian murid berdasarkan tahap penguasaan, yang ini ialah mengikut pilihan guru. Guru boleh gunakan apa sahaja cara untuk merekod, sama ada dia nak cantik di buku tulisnya ke ataupun di buku laporan khas ke, ini terpulang kepada guru. Jika saya memilih untuk merekod, ini adalah contoh, saya merekod cara sajalah. Okey, tetapi guru-guru boleh terpulang bagaimana cara mereka ingin merekod. Setelah kita rekod, kita perlu melaporkan. Melapor pula, kita akan ikut tema-tema yang sesuai. Ialah proses bagi menyampaikan maklumat pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa ke semasa mengenai kemajuan dan perkembangan mereka dari segi pengetahuan, kemahiran seperti yang dicatatkan dalam kurikulum kita, Aiman. Okey. Tapi satu perkara yang guru-guru perlu tahu dan ibu bapa perlu tahu, sebenarnya pentaksiran ini bukanlah sekali sahaja, tetapi ia secara berterusan. Perlu dilakukan secara berterusan di sepanjang proses pembelajaran semasa kita menjalankan sesuatu SK, dan kita perlu mengubah suai kaedah pengajaran kita mengikut keperluan semasa. Okey, jadi berdasarkan apa yang murid kita bentangkan tadi dan telah saya terangkan tadi, sebenarnya ini adalah sekadar satu contoh ya, guru-guru semua. Murid ini layak untuk mendapat TP6, memandangkan mereka dapat memberikan pengetahuan berdasarkan TP yang telah ditetapkan di dalam SK yang kita berikan tadi, iaitu standard prestasi mereka. Baik. Okey, saya harap jelas untuk murid guru-guru dan juga ibu bapa di rumah. Saya yakin cikgu, murid-murid kita ni nanti mungkin satu hari nanti dapat membina bangunan yang tertinggi di dunia, cikgu. InsyaAllah. Dengan jambatan terpanjang di dunia. Baik cikgu, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu untuk topik kita pada hari ini. Okey, secara keseluruhannya guru-guru perlu ingat, kita perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran kita dan tidak tetap pada satu-satu pengajaran dan mengikut kesesuaian murid kita. Dan pentaksiran bukan hanya dilakukan sekali sahaja, dan mungkin pentaksiran perlu dilakukan secara berterusan setelah kita lakukan apa-apa intervensi sekiranya terdapat kelemahan di mana-mana sepanjang proses pentaksiran tersebut dilakukan. Okey. Baik cikgu, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Ataha atas penjelasan diberikan. Makin bersemangat kita nak belajar di sekolah kan. Baik, dan juga terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Petah mereka berbicara. Kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Cikgu Bukhari kerana bersama kita pada hari ini. Dan juga murid-murid, terima kasih kerana kesetiaan anda semua. Rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.